Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel, berita terkini yang amat membanggakan kita sahabat semua. Tahniah kita ucapkan kepada kerajaan kita, terutamanya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, yang menerajui ya pentadbiran hari ini. Kalau walaun tit lebay-lebay, ya, sitro-sitro pembangkang dengar berita ini, pastinya makin kencanglah fitnah-fitnah bertaburan yang mengatakan ekonomi gagal, Perdana Menteri gagal, mereka akan umumkan perhimpunan di sana sini untuk selamatkan Malaysia dan macam-macam lagi. Yang sebenarnya negara kita ini sudah selamat dan kita harus menyelamatkan negara kita ini daripada kaki-kaki penfitnah, penunggang-penunggang agama, politikus-politikus sampah masyarakat dan sebagainya. Jadi apakah perkara yang menarik ya saya kongsikan bersama dengan Anda ini sahabat semua adalah berkaitan dengan ekonomi negara kita. Ekonomi Malaysia melangkaui jangkauan, ya, jangkaan diramal berkembang mengukuh 5.8% suku yang kedua. Bagi yang tidak faham apakah suku kedua ini, suku pertama itu adalah daripada bulan Januari, Februari dan bulan Mac. Ya, 3 bulan dalam setahun ini ya ada 4 suku. Jadi suku pertama sudah habis, ya, juga lebih tinggi daripada jangkaan. Dan ya untuk suku kedua daripada bulan April, Mei dan bulan Jun juga dikatakan akan lebih tinggi daripada yang dijangka oleh pakar-pakar ekonomi. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk melihat kenyataan media ini seperti mana yang dijangka. Pertumbuhan ekonomi Malaysia diramal berkembang sebanyak 5.8% pada suku tahun kedua 2024. Dan pada suku pertama 2024 iaitu meningkat daripada 4.2% pada suku tahun sebelumnya. Jadi itu anggaran awal yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) hari ini, di mana pertumbuhan yang dicatatkan itu adalah yang tertinggi sejak suku keempat tahun 2022. Ya, ketika kerajaan PAS dan bersatu. Jadi Ketua Perangkaan Datuk Seri Muhammad Uzir Mihidin berkata, ekonomi Malaysia dijangka mengekalkan momentum pertumbuhannya disokong oleh faktor domestik dan ekspor dengan prospek positif yang baki tempoh tahun ini. Jadi peningkatan perbelanjaan penggunaan isi rumah ini katanya dirangsang oleh musim perayaan dan juga cuti sekolah serta pembayaran sumbangan tunai rahmah fasa 2 pada April tahun 2024. Tambah lagi sejumlah 6.98 bilion ringgit telah dikeluarkan daripada akaun 3, akaun fleksibel kumpulan wang simpanan pekerja setakat Jun 2024 untuk menyokong keperluan kewangan jangka pendek, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Muhammad Uzir juga berkata, anggaran pertumbuhan yang dicatatkan pada suku kedua adalah sejajar dengan indikator terkini seperti indeks pengeluaran perindustrian IPP yang masing-masing meningkat 6.1% dan 2.4% pada April dan Mei tahun 2024 berbanding tahun sebelumnya. Dan selain itu, nilai jualan borong dan runcit turut meningkat 6.6% pada April dan 7.1% pada Mei berdasarkan asas tahun ke depan. Saya masih ingat sahabat semua yang bakar menteri ya bersama dengan YB Rafizi dan juga Pak Pukari yang mengatakan kononnya ekonomi kita lembab, kononnya rakyat hari ini lebih berhati-hati dalam berbelanja dan sebagainya. Jadi hari ini ya ini menunjukkan sebenarnya ekonomi kita bertambah rancak, ekonomi kita berkembang, ekonomi kita makin maju ke hadapan. Jadi bagi sektor luaran, jumlah perdagangan ekspor dan import mengalami peningkatan berbanding tempo yang sama tahun sebelumnya. Jadi katanya lagi, faktor lain termasuk peningkatan ketibaan pelancong serta pengeluaran kelapa sawit dan kemajuan pembangunan projek mega, katanya. Dan mengulas lanjut, Uzir berkata, prestasi ekonomi pada suku tahun ini dipacu oleh sektor perkhidmatan dengan hampir semua sektor utama menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik berbanding suku tahun sebelumnya. Jadi di samping itu, sektor pembinaan kekal dengan pertumbuhan 2 angka 17.2%, didorong oleh prestasi yang kukuh dalam semua subsektor, terutamanya kejuruteraan awam dan aktiviti pembinaan pertukangan khas. Dan sektor pertanian meningkat 7.1% pada suku tahun ini disumbangkan oleh pertumbuhan yang memberangsangkan dalam subsektor kelapa sawit, ujarnya.
Jadi KDNK ya jauh melampaui jangkauan pasaran. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia ya Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata KDNK pada suku kedua tahun 2024 jauh melampaui jangkaan pasaran. Anggaran tertinggi dalam kalangan ahli ekonomi adalah kira-kira 5.0% dan anggaran kami sendiri hanyalah 4.5%. Jelas sekali katanya ekonomi domestik bersama peningkatan dalam permintaan luar telah menjadi pemacu utama pertumbuhan lebih tinggi. Jadi ekonomi secara dasarnya telah mencapai status guna tenaga kerja penuh yang bermakna lebih ramai rakyat digajikan dan menerima pendapatan. Ini membolehkan mereka berbelanja dan menyumbang secara positif kepada ekonomi katanya. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi kalau pihak pembangkang mengatakan kerajaan ini gagal, Perdana Menteri kita gagal, sahabat-sahabat semua, itu adalah satu penipuan yang sengaja dibina oleh pihak pembangkang ya untuk menipu rakyat di luar sana dan juga menghasut rakyat untuk membenci juga sekadar untuk mau menjatuhkan Perdana Menteri kita. Bukan itu saja sahabat-sahabat semua. Hari ini peniaga juga berasa lega kerana apa? Harga sayuran turun mendadak hingga 20% sahabat-sahabat semua. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada kerajaan perpaduan ini. Walaupun difitnah setiap hari, gagal kata oleh pembangkang, walau-walautit oleh politikus sampah masyarakat, hakikatnya sahabat semua, data tidak boleh menipu. Ya, seperti mana yang saya kongsikan awal tadi, ekonomi kita anggaran yang lebih tinggi daripada anggaran yang dibuat oleh pakar-pakar ekonomi, ya. Begitu juga dengan harga sekarang ini yang mengalami penurunan, seperti harga sayur dan sebagainya, mendadak turun 20% sahabat-sahabat semua. Jadi penjual runcit di pasar Pasar Johor Bahru menarik nafas lega apabila pemborong mula menghantar sayuran pada harga lebih rendah berbanding sebelum ini, sekaligus melegakan mereka. Harga sayur-sayuran di seluruh negara dilaporkan turun antara 15 hingga 20% berikutan bekalan yang stabil susulan cuaca yang baik sejak minggu lalu. Timun yang sebelum ini pernah melonjak sehingga RM7 sekilogram berikutan hasil yang sangat kurang kini dilaporkan telah turun mendadak mendadak kepada antara 1 ke RM1.50 setiap kilo selepas pengeluaran yang meningkat. Sawi panjang yang sebelum ini harga borongnya sekitar RM2 sekilogram pula kini jatuh harganya antara 1 ke 50 sen. Perkara itu turut diakui seorang peniaga pasar basah Taman Dahlia Tampuy yang memaklumkan antara faktor harga sayuran mula turun adalah disebabkan cuaca yang lebih baik menyebabkan stok mempunyai lebihan berbanding sebelum ini yang menghadapi masalah kekurangan stok. Harga sayuran berdaun terutamanya sawi, bayam dan kangkung paling banyak penurunannya dan kini dijual antara RM1.50 ke RM3 sekilogram berbanding 4,5 hingga ke RM5 sekilogram sebelum ini. Dan harga runcit daun salad bulat Cameron juga kini antara RM3,5 ke RM4 kilogram berbanding sebelum ini RM7. Manakala daun sup juga kini dijual runcit dengan harga RM3,5 hingga RM4 sekilogram berbanding RM7 sebelum ini, kata Suwanto Baharudin, 48 tahun. Lapor portal itu pengurusi Persekutuan Penanam Sayur-sayuran Malaysia, Lim Sekui, berkata cuaca yang baik dan panas berterusan kebelakangan ini menyebabkan pengelolaan hasil sayuran negara kembali meningkat dengan bekalan sayuran kembali stabil sejak minggu lalu. Beliau berkata, selain cuaca yang baik, faktor bekalan sayuran negara kembali stabil adalah susulan isu pekerja ladang yang kurang sebelum ini dapat diatasi, menyebabkan pengeluaran sayur-sayuran negara terutama di Johor, Pahang dan Perak kembali meningkat. Katanya, selain sawi dan timun, harga borong kacang panjang yang sebelum ini pernah naik mendadak kepada RM9 per kilogram kini kembali kepada harga asal yaitu RM3.50 dan RM4 setiap per kilo. Jadi mengulas lanjut, Sewi berkata, harga borong sayur-sayuran tanah tinggi Cameron Highland juga semakin turun apabila kira-kira 16 jenis sayur-sayuran ditanam di sana menunjukkan penurunan sejak lebih seminggu yang lalu. Jadi sahabat semua, ini antara perkara yang sedang berlaku di dalam negara kita. Ya, dan kita boleh nampak sahabat semua bahawa apa yang berlaku, penurunan harga,
ya, lepas tu ekonomi Malaysia yang melangkaui ya daripada jangkaan dan menyebabkan ya dijangkakan bahwa KDNK juga akan meningkat ketimbang dengan sasaran ataupun ramalannya yang dibuat oleh pakar-pakar ekonomi. Tahniah sekali lagi kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Jadi macam yang saya katakan, dengan berita-berita seperti ini maka makin kencanglah lagi fitnah-fitnah bertaburan untuk membina persepsi kononnya kerajaan ini gagal, kononnya Anwar gagal. Itu mungkin yang akan dilakukan oleh geng-geng walaun-walauntit, lebay-lebay, ya, geng-geng sitro-sitro pembangkang, siapa lagi, politikus-politikus sampah masyarakat dan sebagainya. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.